Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Secara langsung agenda awadi khas malam ini kami bawakan kepada anda di pekarangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Titi Serong Gua Cepadak Yan Kedah sempena Pilihan Raya Kecil N20 Sungai Limau, dan berbaki 2 jam sahaja lagi kempen akan tamat pada tepat 12.30 malam, dan berbaki 12 jam sahaja lagi untuk penduduk Sungai Limau lebih 20,000 pengundi bakal menunaikan tanggungjawab mereka bermula 8 pagi esok. Jadi hujan membasahi seluruh wilayah Yan dan juga kawasan Sungai Limau sejak tengah hari hinggalah petang tadi, meredakan kehangatan kempen biarpun berjalan dalam keadaan aman dan begitu tenteram sekali, tetapi ini memberi ibarat rahmat kepada seluruh pengundi dan juga penduduk Sungai Limau yang melihat bagaimana parti-parti yang menawarkan calon mereka bertanding berkempen antara rumah ke rumah dan memberi segala tawaran kepada pengundi dan juga pemilih di daerah Sungai Limau ini. Biarpun kita tahu secara langsung bola sepak Piala Malaysia akhir antara Kelantan dan juga Pahang sedang berlangsung. Sudikanlah tengok di Esrawani untuk melihat apakah analisis terkini kami di sini sepanjang berkempen dan juga menelusuri suasana Pilihan Raya Sungai Limau ini. Jadi saya tidak kesorangan, Kabar Barin Harun tidak bersama saya pada malam ini, dan di hujung sana anak muda warga Sungai Limau dan bakal menunaikan tanggungjawab mereka ataupun tanggungjawab beliau esok pagi, iaitu saudara Muhammad Saufi Halim, anak jati Sungai Limau. Apa khabar Saufi? Alhamdulillah. Terperanjat tak dengan suasana sepanjang 11 hari kempen? Kita tengok kemeriahan yang begitu hebat. Seluruh Malaysia menumpukan kepada Sungai Limau. Ya. Ini acara kebangsaan di Sungai Limau. Di Sungai Limau. So kalau kita tengok jalan pun dah jam. Kan? Kalau daripada Alostar tu sebelum ni balik berapa minit biasanya kalau bekerja ke Alostar? Daripada Alostar ke Yan lebih kurang dalam 30 minit. Tapi sekarang 1 jam setengah. Yang saya suka tu kerana mungkin ini pilihan raya kecil. Siapa yang tahu tentang kawasan ini tahu, tapi yang di luar menonton di rumah mungkin kurang menyedari bahawa mereka kerap lalu kalau mereka ke utara, tapi tidak masuk keluar daripada Lebuh Raya Utara Selatan tu menuju ke kaki Gunung Jerai, terus ke Kuala sebagainya. Dan mungkin dalam konteks itu saya lihat dalam aspek politik juga nampak orang luar yang berceramah berkobar-kobar, tetapi orang di dalam ni seperti lambaian yang indah sawah di kaki Gunung Jerai itu juga tenang sahaja sebenarnya. Macam biasa. Sofi. Kalau kita tengok sendiri, kebanyakan kedua-dua belah parti yang menjalankan tugas berkempen bukannya orang sini, tapi kebanyakan orang luar. Majoriti kebanyakan orang luar. So orang sini just kita tengok orang luar datang, how dia orang kempen, macam mana dia orang berkempen. So di sini cuma membantu. Sebab kalau kita tengok sebelum ni ada juga pilihan raya kecil yang dilaksanakan di tempat-tempat yang lain. Begitu juga orang di sini membantu kempen-kempen di tempat luar. Begitulah juga yang berlaku di Sungai Limau pada waktu ketika ini. Dari sudut aspek ataupun keterbukaan orang Sungai Limau menerima kedatangan pengundi ataupun petugas-petugas jentera-jentera parti berkampung, ada rumah wilayah, ada rumah Pahang, ada rumah Selangor, rumah Kota Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Apa yang mereka lihat? Adakah petugas-petugas ini memahami aspirasi dan cara hidup ataupun berhemah damai, tenteram warga Sungai Limau biarpun berbeza fahaman politik? Kalau nak dikatakan perbezaan fahaman politik bagi orang Sungai Limau, itu bukan satu masalah. Sebab kalau diikutkan, kita tengok kebanyakan tu bersaudara, adik-beradik, orang Kedah cakap, adik-beradik. So biarpun berbeza politik, tapi orang Sungai Limau ni natural. Dia boleh terima. Apa faktor asal punca jadi begitu? Sama ada suasana di sebenarnya Kedah macam tu ke, ataupun Don Sungai Limau ni ada sejarah yang tersendiri yang menyebabkan mereka begitu matang dalam berpolitik? Kalau kita tengok sebelum ini, Allahyarham yang sebelum ini bertanding di Sungai Limau, bertanding dengan sepupu sendiri. So kita tengok di situ, walaupun menang dan kalah, tapi perhubungan persaudaraan itu bukan menjadi satu masalah. Pimai-pimai pun jumpa juga, orang cakap. Kan? Jumpa kat pasar, jumpa kat masjid, jumpa kat sekolah. So itu bukanlah satu masalah. Kalau orang luar datang ke Sungai Limau, orang tengok orang Sungai Limau ni agak memang friendly. Ya, betul. Orang luar akan tengok kita ni satu
masyarakatnya cukup friendly, dengan kawasannya cukup tenang dan indah, dengan Saya sawah nak minta padi. Sofi mungkin bagi sedikit latar belakang cerita Sofi membesar di sini, kerana Sofi contoh anak Sungai Limau yang keluar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, melanjutkan pelajaran ke universiti dan kemudian pulang tapi tak dapat nak bekerja di sini, tapi bekerja di Alustar 30 minit lebih kalau tak ada ramai orang luar turun untuk pilihan raya kecil. Tetapi mungkin kalau boleh ingat kembali zaman membesar dahulu, apa persepsi ataupun apa ingatan, memory tentang kawasan Sungai Limau ni, kerana orang luar seperti saya datang ke sini melihat pemandangan Gunung Jerai di sana, melihat ke belakang sawah menghijau sampai ke sisir pantai misalnya, maka kita merasakan kedamaian dan kita merasakan kawasan ini seperti indah sekali. Tapi mungkin isu-isu yang tersirat itu adalah isu pembangunan dan sebagainya. Walaupun ia tidaklah berada terlalu jauh daripada jalan-jalan utama dan juga Sungai Petani dan Alustar misalnya. Jadi bagaimana perasaan dan pandangan Sofi membesar di sini, kemudian kembali ke sini tapi tak dapat nak bekerja di sini? Okey. Kalau kita bercerita mengenai sejarah, okey, memang kalau kita tengok anak-anak di sini, tengok mak bapak dia orang petani, ada yang nelayan. Kalau ditanya apakah cita-cita, mesti dia orang nak jadi petani dan juga nelayan. Tapi bila dah sampai ke satu peringkat dewasa, peluang menjadi nelayan dan petani itu ada. Tetapi kalau kita tengok dengan faktor perkembangan ekonomi sekarang ni, nak bersaing. Nak bersaing itu satu benda yang agak sukar untuk anak-anak muda di Sungai Limau ni. Oleh sebab itu, kebanyakan anak muda Sungai Limau ni berhijrah. Tak kisahlah dia Alustar ataupun di negeri-negeri yang lain, sebabkan nak mencari. Okey, kalau macam sekolah rendah Sofi dulu, berapa orang yang agak keluar, yang Sofi tahu keluar? Majoriti ke ataupun boleh katakan majoriti. Boleh katakan majoriti. Sebab kan nak kata tak ada langsung yang bekerja di sini tu tak betul juga. Tak betul juga. Kan ada juga yang meneruskan. Tapi dah tentu lagi ramai yang keluar. Tapi yang ramai yang keluar tu memang ramai. Memang cukup ramai. Yang tinggal ni adakah menjadi seorang pesawah, petani, dan adakah kenalan Sofi sendiri yang berjaya mengusahakan sawah, tinggalan yang jadi tokek lori pun ada. Tokek lori pun ada. Angkut padi tiap musim kan pun ada juga. Ada yang meneruskan sawah benang mak bapak dia orang. So sebenarnya tak ada masalah. Cuma nak bersaing. Kerana saya tengok jarang, mungkin tempat-tempat lain kita boleh lihat sawah terbiar dan sebagainya. Tapi sini nampak diusahakan, nampak batas ban tu pun cantik, terusan, jalan pun sekarang dah tar sampai ke tadi kami walaupun sesat sampai ke hujung tapi jalan tu masih lagi cantik sebagainya. Tapi mungkin daya saing yang Sofi cakap tu mungkin kita pergi rehat je, tapi apabila kembali nanti Sofi yang telah pergi ke universiti sebagainya dan balik dan melihat walaupun tidak di Sungai Limau, berada di Alustar, mungkin pembangunan di kawasan Sungai Limau ni perlu merangkumi makronya pembangunan seluruh jelapang padi. Kerana masalah yang dihadapi Sungai Limau tentang daya saing itu juga adalah masalah yang biasa bagi kawasan jelapang padi seperti negeri saya di Perlis. Bagaimana untuk generasi seterusnya mungkin mahu meneruskan sambungan itu identiti jelapang padi, tapi tidak mahu terperangkap dalam kekangan zaman dahulu, tapi mahukan kualiti hidup zaman sekarang. Bagaimana kita nak bergerak ke depan itu mungkin soalnya. Okey, kita berehat pertama dahulu. Selepas ini kita kembali di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan Titi Serong Gua Cepedak. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih anda setia bersama kami secara langsung di pekarangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan di Titi Serong Gua Cepedak ini, dan menjelang 2 jam saja lagi kempen tamat di N20 Sungai Limau, dan kami masih bersama dengan anak muda, anak jati Sungai Limau, saudara Muhammad Sofi Halim. Mungkin nak respon soalan Kamarul awal tadi sebelum kita rehat tadi. Okey, kalau kita tengok dekat Yan ni terlampau banyak yang boleh diusahakan oleh orang Yan sendiri. Kita ada pulau, kita ada pantai, kita ada bendang, kita ada gunung dekat Yan ni. Selain daripada pertanian, pelancongan juga kita boleh tekankan. Nilai tambah tu. Tak semestinya bertani sampai ke sudah. Pelancongan kita ada. Kenapa itu tak ditekankan? Patutnya pulau-pulau jangan cantik. Kalau kita tengok ada juga yang peminat-peminat snorkeling.
ataupun peminat-peminat scuba diving, datang ke pemancing, datang ke Pulau Songsong, datang ke pulau-pulau yang berdekatan dengan Sungai Limau. Itu dah jadi satu benda yang patut ditekankan untuk meningkatkan ekonomi. Bukan semata-mata kita tumpukan kepada pertanian. Kita boleh tumpukan kepada pelancongan, tetapi tidak ditekankan. Dan aksesnya dekat je dengan jalan di antara Sungai Petani ke Alustar itu. Tidak berapa minit pun dari jalan besar itu menuju ke dalam dan boleh sampai ke tempat-tempat yang disebutkan tadi. Cukup senang, cukup mudah. Akses cukup mudah. Cuma kalau ditekankan, kalau diberikan satu penekanan yang cukup hebat di kawasan Sungai Limau tu, insya-Allah Sungai Limau ni bukan kata di PRK N20 saja orang kata terkenal. Selepas ni pun mungkin akan jadi satu tempat pelancongan sepanjang masa. Adakah kerana dia di tengah antara Alustar dan Sungai Petani itu orang lalu, maka orang tak berapa berhenti dan tengok. Jadi dalam pentadbiran dan polisi pun adakah itu yang ingin diminta supaya perhatian tu lebih kali ini? Ya, memang itu yang anak muda ini minta. Anak muda sebenarnya kalau boleh dia tak mau ke jauh-jauh sebab dia orang pun ada tanah bendang sendiri. Tapi nak menunggu hasil bendang tu kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan kan. Tengah tahun. So kalau boleh dipelbagaikan sumber ekonomi dia orang. Itu saya nak tanya tu. Untuk memastikan anak-anak muda lepasan universiti, lepasan SPM yang tak mampu melanjutkan pelajaran dalam akademik ke peringkat yang lebih tinggi untuk kekal di Sungai Limau. Pada pandangan saudara Saufi, apa faktor ataupun keperluan yang perlu dipenuhi untuk mereka memotivasikan mereka untuk kekal? Duduk di kampung pun boleh dapat 3,000 sebulan. Di kampung pun boleh jadi happening seperti duduk di Sungai Petani ataupun Pulau Pinang. Apa orang kata motivasi yang perlu diberi kepada anak-anak muda ini? Terpulang kepada diri sendiri. Itu satu faktor. Ya. Yang lainnya ekosistemnya. Ekosistemnya juga. Sebab kadang-kadang kita tengok di Sungai Limau. Saya tak mahu nak tekankan sangat Sungai Limau. Sebab kawasan ni yang sekeliling dia bersangkut-sangkut di Sungai Limau ni kadang-kadang perlu juga dibangunkan. Anak muda hari ini perlu pembangunan. Kadang-kadang nak akses internet pun susah. Kan? Tapi bukan nak kata semua tempat susah kan. Tapi ada juga. Tapi diperlukan benda-benda tersebut. Sebab anak-anak muda hari ini perlukan satu perubahan. Macam kerajaan Kedah. Kedah Aman Makmur bersama memacu transformasi. Transformasi tu yang kita nak. Kan? Tapi apakah jenis transformasi tu? Itu kena tanya anak muda. Anak muda hari ini nak pembangunannya macam tu. Ada akses, ada jalan raya yang cantik, ada peluang pekerjaan yang elok. So tak perlulah nak berhijrah. Sebab Sungai Limau juga memerlukan anak-anak muda. Satu lagi mungkin bagi mereka yang sudah berjaya di luar Sungai Limau, saya rasa ramai sekali yang sudah berhijrah ke Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya. Mungkin boleh memberi kembali kepada Sungai Limau. Mungkin mereka ingin membuat jasa di Sungai Limau dalam aspek pendidikan misalnya. Bagaimana ia boleh digebelengkan. Misalnya madrasah-madrasah, mak tahfiz dan sebagainya diberi suntikan moden yang mampu melonjakkan pandangan mereka bahawa berpelajaran agama ini tidak menyekat untuk mereka mencapai yang tertinggi misalnya dalam bidang pekerjaan, dalam bidang pelajaran dan sebagainya. Mungkin itu juga dalam kempen yang dilaksanakan itu oleh kerajaan BN, pembangunan sekolah menengah agama. Kalau kita tengok di kawasan Sungai Limau, kita ada satu pondok yang kita panggil Pondok Pak Ya. Betul. Pondok Pak Ya ni kebanyakan student-student yang habis-habis belajar di Pondok Pak Ya. Alumni. Kalau tengok ke Mesir, Jordan, Yaman dan sebagainya, boleh pulang. Memberikan hikmat. Lepas tu tak semestinya habis-habis pulang, habis-habis belajar balik ke kampung, tunggu pekerjaan di tempat yang lain. Boleh juga menyalurkan. Tak semestinya dalam pendidikan pondok. Lain, pembangunan modal insan. Tak semestinya pembangunan modal insan tu kita tumpukan kepada mungkin pendedahan seperti sistem perbankan Islam, sistem kewangan Islam. Mereka sudah mahir dalam fiqh, muamalat dan sebagainya. Kenapa tidak didedahkan seawal peringkat menengah misalnya? Kerana itulah laluan kerjaya yang mampu meraih pendapatan tinggi kan, selain daripada menjadi pendidik, pensyarah dan sebagainya. Kenapa tak didedahkan? Peluang nak dedahkan tu terlampau nipis. Kalau kita tingkatkan bagaimana anak-anak muda ni nak memberikan ilmu yang diorang ada, nak memberikan kemahiran yang diorang ada. Kalau kita tengok kan ruang tu agak sikit. Cuma kita perlu tingkatkan, membuka ruang itu lebih luas. Lebih banyak peluang berada di selatan Pulau Pinang. Kawasan ini menjadi kawasan pembekal kepada negeri Pulau Pinang itu. Kawasan perindustrian di sana, teknologi di sana, perkhidmatan yang ada di sana lebih banyak. Dalam konteks itu, jika jaringan infrastruktur buat masa ni untuk yang paling cepat, itu cepat ke sana.
ada kereta api laju ke, pergi ke Batu dan sebagainya, maka mungkin generasi muda masih boleh memilih untuk tinggal di sini tapi mendapatkan rezeki di sana, kerana ia juga membantu persekitaran prasarana dan susunan rangkaian sosial tu ibu bapa yang semakin menua dan sebagainya itu dapat terjaga. Kerana kalau tidak, kita juga melihat perbezaan di antara pembangunan di Bandar Lusta berbanding dengan Sungai Petani misalnya. Kerana itu menyebabkan Sungai Petani nampak lebih sibuk berbanding dengan Lusta, sedangkan dulunya berbeza pandangan sudut. Kerana bagi saya tidak boleh hanya bahayanya kita hanya membincangkan Sungai Limau ini, kita hanya memikirkan Sungai Limau, tapi mungkin Sungai Limau itu wujud dalam rangkaian jaringan ekosistem lebih besar. Ibarat yang saya cakapkan tadi, tak perlu bangunan tinggi. Betul. Tak perlu bangunan pencakar langit dibina di Sungai Limau. Cukup sekadar dah cantik dah Sungai Limau, kekalkan, tapi pertambahan daripada segi pembangunan pertanian, pembangunan pelancongan, patutnya itu perlu dibangunkan untuk anak muda. So sebab anak-anak muda tak perlu memikirkan setinggi mana bangunan yang akan dibina, tapi keinginan untuk bersama membangun bersama dengan Kedah, itu yang diorang penglibatan diorang. Okey, kita nak memberi ruang kepada saudara Sophie untuk pulang awal kerana besok nak pergi mengundi di Sekolah Kebangsaan Dulang Kecil dekat tak jauh daripada Sekolah Agama Yan ini. Terima kasih kepada Sophie dan terus berjaya dan kejaya anda, dan kita mengharapkan juga esok ramai-ramailah penduduk di Dulang Kecil, Dulang Besar bertumpu di pusat-pusat pengundian sejak awal 8 pagi. Terima kasih kepada Sophie. Dan selepas ini jangan ke mana-mana, ada 2 orang penyelidik UMCDL jauh dari Usim Melaya akan duduk bersama kami untuk memberikan analisa mereka terkini tentang pilihan raya kecil DUN N20 Sungai Limau. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Thank you. Kembali bersama saya dan Kamaru Barin Harun di Pekarangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan, Titi Serong, Gua Cepedak, sebenarnya N20 pilihan raya kecil Sungai Limau. Dan Cam, mungkin kita berada di sini dah beberapa hari, tetapi suasana begitu nyaman, indah sekali ya. Kalau nak imbau di pembanding pilihan raya kecil lain, saya rasa ini antara pilihan raya yang paling. Berjumpa dengan beberapa orang di sini pun lapisan masyarakat berbeza, sama di pekan kecil, tempat makan ataupun di tepi pangkin yang begitu nyaman sekeliling tiupan angin daripada laut dan sebagainya. Tapi yang jelas hiruk pikuk ketegangan politik partisan tu saya tak rasakan di sini. Cuma mungkin kalau saya pejam mata saya dan dengar hanya ceramah, mungkin boleh rasa sikitlah bibit-bibitnya, tetapi secara purata je, majoriti je bagi saya. Tapi saya tak selama Haji Nazri sini. Itu yang nak tanya dengan penyelidik kita. Kita ada 2 orang penyelidik UMCDL bersama kami pada malam ini, iaitu di sebelah kanan saya Dr. Rosmadi Fauzi, fellow penyelidik UMCDL Usim Melaya, dan di sebelah Kamaru Bahrin Harun Dr. Amir Saifuddin Ghazali, Timbalan Pengarah UMCDL. Dr. Rosmadi, sebelum kita ke sini pun kita sudah berbincang beberapa kali dalam siri agenda awani dan juga analisis awal ini, melihat perkembangan terkini dan menjelang 2 jam, menjelang 12 jam mengundi esok. Jadi bagaimana ataupun riak-riak di bawah sana? Adakah status quo bakal berlaku ataupun ada ombak-ombak yang mungkin boleh diberi ataupun perhatian dalam kita menilai reaksi kempen dan juga keputusan pada malam besok? Ya, kalau kita tengok untuk mungkin kurang daripada 24 jam kalau kita lihat dalam konteks PRK Sungai Limau ni di atas kertas, sebelum ini kita dapat lihat keputusan-keputusan yang keluar dengan majoriti lebih kurang 2,700 kepada PAS pada bulan 5 itu ya, pada bulan 5. Tetapi bila kita lihat dalam konteks PRK ini agak berbeza di mana tumpuannya terus kepada satu kawasan saja dan semua jentera turun bekerjasama. Dan apa yang saya dapati untuk 12 jam ataupun menjelang hari pemilihan besok adalah bagaimana jentera parti berusaha untuk berjumpa terus dengan pengundi, kerana kita tengok dalam konteks Sungai Limau ini kempen secara sentuhan lebih relevan, walaupun tidak dinafikan ada ceramah dan acara-acara yang dibuat pada siang hari. 3 hari kebelakangan ni ya betul. Yang besar-besar pun. Ya, yang besar-besar. Tetapi dalam konteks kalau kita tengok Sungai Limau dengan profil demografi pengundi
pengundi di luar bandar lebih melihat kepada kemesraan calon, berjumpa, personal touch, bersalaman. Itu boleh dikatakan style politik kampung lah yang saya rasa sangat relevan untuk masa yang kritikal ini. Dr. Abdul Syafruddin, kalau kita lihat di PRK Besut, Kuala Besut misalnya, kita jelas melihat satu pola demografi yang begitu jelas antara bahagian pantai, bahagian sawah ataupun petani. Dilihat bagaimana kecenderungan ataupun politik mereka dan juga pemilihan mereka kepada calon. Di Sungai Limau adakah itu juga berlaku? Kerana kita tahu sepanjang jalan antara Sungai Petani ke Alustar itu banyak sekali madrasah, pondok dan sekolah-sekolah agama. Kalau di bahagian pantai ni, di Julang Kecil hinggalah masuk ke Simpang 3 misalnya, kawasan pantai ada orang kata pun sedikit ruang-ruang untuk bekerja nelayan dan aktiviti berasaskan perikanan misalnya, tetapi sawah juga menjadi dominan. Jadi bagaimana kita membaca demografi sebegini? Ya, terima kasih kepada Saudara Wani. Kami pun sedang menjalankan kajian lapangan di sini. Sudah hari ketiga kami di sini. Jadi kami mendapati kawasan Sungai Limau inilah kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar yang cirinya agak berlainan dengan kawasan bandar ataupun pinggir bandar. Dan yang kami dapati yang paling utama aktiviti di sini adalah petani. Mereka bekerja di sawah, dan bila mereka bekerja di sawah ini, apa yang mereka lebih penting adalah berkaitan dengan keperluan asas mereka. Mereka lebih prihatin terhadap apa yang mereka lakukan seharian, harga padi, bagaimana nak mendapat produktiviti yang kita katakan yang meningkat dalam jangka masa yang sama. Jadi saya dapati kebanyakan kedua-dua parti ini nampaknya masih meneruskan politik luar bandar itu sendiri. Mereka tak perlu kita katakan bermewah-mewah, berjanji macam-macam pembangunan. Kerana apa yang mereka penting adalah apa yang mereka nak dapat daripada pekerjaan mereka, itu yang paling penting. Dan saya nampak penampilan calon-calon pun agak sederhana. Mereka lebih suka kita katakan berwatak seperti berpakaian kain pelikat, dapat berjumpa kopiah, dan itulah nampak keunikan Sungai Limau ini, di mana kita melihat bahawa perkara ini menjadi keutamaan, bukan perkara-perkara yang kita katakan isu-isu nasional terutama sekali. Mereka lebih melihat kepada apa yang akan mereka dapat sekiranya mereka memilih calon-calon daripada parti-parti yang bertanding itu. Ya. Kita nak tanya Dr. Rahmadi tu kerana beliau pakar maklumat berasaskan pemetakan geografi. Tapi memang luar bandar. Tetapi kalau saya naik C70 pun tak sampai 30 minit saya sudah berada di pusat pentadbiran Kedah, iaitu Alustar. Bergerak ke sana saya boleh berada di Sungai Petani, kerugian membesar. Jadi dalam pergerakan yang tidak sampai 1 jam daripada kawasan ini, saya boleh mempunyai lapangan rujuk yang berbeza. Bagaimana itu nak dimasukkan faktor itu? Kerana mereka begitu senang akses jalan raya terutamanya, pergi ke tempat-tempat lain yang mempunyai demografi yang begitu berbeza, dengan kemajuan yang begitu berbeza. Dan ada kuasa pentadbiran, ada kuasa ekonomi, industri di Sungai Petani dan malah terus ke Pulau Pinang misalnya. Ya, mungkin kalau kita lihat dari konteks pemetaan yang luas, tetapi dalam kes Sungai Limau ni dia lebih kepada mikroskopik. Dalam konteks GIS, apa yang kita boleh lihat, pemetaan dari segi 19 pusat daerah mengundi itu, dan di setiap PDM itu kita akan lihat apakah atribut atau profil yang terdapat di setiap PDM. Dan sebagai contoh, kita akan cuba petakan apakah indikator-indikator politik yang boleh memberi maklumat. Dan dalam konteks kawasan yang agak padat, interaksi di antara pengundi sangat tinggi. Jadi saya rasa dari segi faktor kejeranan itu sangat penting. Dan dalam konteks pemetaan juga kita boleh petakan sebagai contoh kawasan-kawasan, sebagai contoh masjid, kawasan-kawasan tempat pengumpulan aktiviti, warung-warung kopi, madrasah, surau dan sebagainya, termasuk simpang-simpang jalan. Dan kita dapat lihat dari segi lokasi banner, poster diletakkan itu mempengaruhi. Dalam konteks UMCDL juga kita juga memetakan lokasi-lokasi ceramah ini untuk melihat sejauh mana ceramah ni yang dilakukan akan memberi impak kepada hasil pengundian nanti. Itu di antara faktor-faktor yang kita boleh jalankan pemetaan secara mikroskopik. Kalaulah doktor boleh padankan itu dengan rantaian warisan keturunan, kerana saya rasa faktor lapisan kekeluargaan itu juga begitu penting di sini. Kerana sanak saudara 2 pupu, 3 pupu. Keunikan di Sungai Limau. Ya, tentang saudara mara, keturunan, keluarga besar dan sebagainya.
Dalam konteks geografi pilihan raya, mungkin Dr. Amir pun sedia maklum ya. Kita panggil apa yang dikatakan hard vote. Hard vote ni maksudnya dari segi faktor kekeluargaan tu tadilah. Mungkin dalam konteks kempen, kebanyakan pengundi telah kenal kerana mereka duduk di dalam satu kampung dan jarak antara satu sama lain tidak jauh. Jadi mungkin dalam konteks pengenalan calon itu tidak berapa ini lagi lah, tidak berapa penting dalam konteks itu. Tetapi macam saya katakan tadi ya, menjelang 12 jam kepada hari pengundian, mungkin kedua-dua parti kena lihat dari segi strategi untuk mendapat undi. Kalau kita lihat dengan jumlah 27,000 dengan jumlah ahli kedua-dua parti mungkin 10,000 seimbang, dan baki 7,000 tu harus dilihat ya oleh strategi parti untuk kita perlu lihat dahulu Dr. Amir dan juga Dr. Rosmadi. Kita akan menilai adakah faktor identifikasi, kerana Dr. Rosmadi sudah jelaskan tadi, apabila kita melihat adanya madrasah, sekolah pondok dan juga sawah, itu memberi refleksi kepada bagaimana mereka memilih ataupun cara mereka memilih pemimpin di Sungai Limau. Adakah itu benar-benar berlaku di bawah sana? Kita lihat dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam secara langsung agenda awal khas sempena Pilihan Raya Kecil N20 Sungai Limau. Kami di Pekarangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan. Terima kasih kepada pihak sekolah membenarkan kami bersecara langsung di sini. Dan Dr. Amir, kalau kita lihat ini, faktor identifikasi saya rasa begitu ataupun dominan. Bagaimana pola pemikiran orang Sungai Limau berpolitik, saya rasa. Begitu banyak sekali madrasah, begitu banyak sekali, antaranya yang terbesar Pondok Pak Ya, Pondok Bukit Besar, dan sekeliling jalan utama antara Sungai Petani dan juga daripada Gua Cepedak, daripada Kota Saran Semut tu sepadannya hinggalah ke Gua Cepedak itu banyak sekali madrasah dan sekolah-sekolah agama. Jadi bagaimana kita melihat pola pemikiran ini dan bagaimana mereka menentukan pengundian esok pagi? Saya rasa faktor-faktor yang seperti Haji Nazir sebutkan tadi memang memainkan peranan penting lah dalam konteks di Sungai Limau ni. Dan malahan kalau kita lihat apabila calon PAS berkempen itu, dia sentiasa memperkenalkan diri dia sebagai keturunan dia, datuk saudara dia adalah ulama yang terkenal. Jadi saya rasakan faktor itu amat penting di sini. Kalau kita lihat dari faktor keluarga, arwah Tan Sri Azizan juga mempunyai keluarga yang besar. Dan yang melawan dia dalam pilihan raya terakhir sentiasa diulang-ulang, termasuk calon barisan nasional juga. Sama juga. Jadi maksudnya di sini faktor, kita katakan faktor-faktor ini masih lagi akan menentukan kemenangan mana-mana parti dalam PRK ini. Dan kalau kita lihat arwah Tan Sri Azizan pun telah 5 kali menang pilihan raya ini, dan sebelum daripada itu calon BN yang menang juga adalah saudara mara dia. Jadi menampakkan bahawa faktor keluarga itu amat dominan dalam konteks Sungai Limau ini, dengan adanya surau, dengan adanya kita katakan sekolah-sekolah agama, itu menunjukkan faktor agama memainkan peranan. Sebab itu saya nampak calon PAS itu dia menonjolkan guru agama, kerana faktor ini amat penting. Lebih kurang sama juga apa yang ditawarkan oleh calon BN juga menjurus ke arah perkara yang sama. Malah dalam kempen BN, kami telah ikut beberapa kempen BN pun, mereka menonjolkan perkara-perkara agama ni, isu-isu agama ni. Tema kempen mereka berhijrah ke menyokong balik BN. Dan begitu juga dengan beberapa ceramah-ceramah, kesemuanya menjurus ke arah itu. Jadi menampakkan bahawa kedua-dua calon ini melihat bahawa faktor agama itu amat penting, dan itulah yang menjadi latar belakang kepada Sungai Limau. Di samping kita katakan perkhidmatan wakil-wakil rakyat itu sendiri, mereka harus rapat dengan rakyat, bukan berada di jauh daripada rakyat, sentiasa berkhidmat kepada rakyat, melihat apa yang diperlukan oleh rakyat. Dan sekiranya kedua-dua calon ini, apa yang mereka kempen, menawarkan perkara-perkara yang kita katakan boleh menarik hati rakyat, ini menjadi kelebihan kepada calon itu pada besok nanti. Doktor, generasi Y itu penting di mana-mana. Tapi kalau kita skopkan kepada Sungai Limau, Dr. Rosmadi pun, lebih 11,000 orang muda, 10,000 dalam konteks itu. Dan mereka mungkin ada yang jauh, tapi ramai juga yang dekat. Dan mereka di luar Sungai Limau tapi di Alustar, di luar Sungai Limau tapi di Sungai Petani, ataupun di Pulau Pinang, di Seberang Jaya. Jadi dalam konteks itu,
bagaimana mereka melihat seperti konteks yang kita sebutkan tadi, lapisan sekolah pondok dan sebagainya. Kerana ini generasi baru. Kalaupun sekolah pondok, mereka juga turut mahu melihat kepakaran dalam bidang-bidang baru, ICT, rangkaian global dan sebagainya. Jadi bagaimana nak hubungkan itu dengan keadaan tenang dan sempoi lah kata orang sini di Sungai Limau ni. Itulah saya rasa generasi Y ni, kelompok-kelompok muda ini sendiri, mereka seorang nasional. Malah kalau kajian yang kami buat dalam PRU yang lepas pun menampakkan bahawa mereka ini tidak tetap kepada mana-mana parti, sama ada parti kerajaan ataupun parti pembangkang. Mereka lebih kepada performance, prestasi yang ditunjukkan oleh parti-parti tadi. Setakat mana parti-parti ini dapat memberikan justifikasi kepada sebarang tindakan, dan mereka boleh menyokong mana-mana parti yang mereka rasakan mampu membawa mereka ke arah, kita katakan, ke arah yang lebih baik. Adakah itu akan menyokong calon BN? Kerana generasi muda Sungai Limau Praktikal melihat kalau calon BN menang di sini, maka kerajaan negeri adalah Barisan Nasional dan relatifnya muda, Menteri Besar Datuk Mukris, maka mungkin mereka, kalau yang praktikal tu lah, adakah itu akan memberi sikit herotan kepada BN? Itulah, tapi kalau kita lihat calon itu sendiri, calon PAS 37, calon BN dah 52. Jadi berkemungkinan jarak umur yang agak besar itu sedikit sebanyak boleh mempengaruhi pengundi-pengundi muda. Saya nampak lebih kira. Melihat ini juga proksi Mukris dan juga Tan Sri Azizan, saya rasa di mana-mana ini memainkan peranan juga. Poster Allahyarham Tan Sri di mana-mana sahaja, sama ada di sebelah kampus ataupun Barisan Nasional. Begitu juga dengan ketokohan Menteri Besar Muda Nembong Chris ini. Bagaimana ini akan menentukan pola pengundian esok? Okey, bagi saya Mukhris pun dia baru menjawat jawatan sebagai Menteri Besar. Jadi mungkin dia nak melihat bahawa apa yang misi dia ini akan ditranslatekan, diterjemahkan oleh calon-calon itu sendiri. Dan begitu juga dengan arwah Tan Sri Azizan ni, dia ada legasi tertentu. Saya nampak ada legasi tertentu. Malah isu-isu yang ditimbulkan oleh pihak BN, kalau tak kena gaya, saya rasa boleh akan beri kelebihan kepada PAS itu sendiri. Isu seperti patung ataupun isu seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin menghaitkan peribadi beliau. Jadi kesemua isu-isu ini sebenarnya akan mendatangkan simpati kepada ahli-ahli. Dan kita juga harus ingat, kalau berdasarkan sejarah pilihan raya ini adalah kawasan, kita katakan kawasan kubu kuat PAS. Jadi BN seharusnya tahu bahawa sensitiviti PAS itu agak kuat di sini. Itu yang benar, Dr. Amir. Kalau kita lihat masing-masing ada penyokong tegar di bahagian PAS dan juga UMNO, itu jelas kalau kita lihat profil pengundi di sini. Tetapi kursi marginal begitu menjadi tumpuan. Kalau pada pilihan raya yang bulan Mei lalu, PAS menang begitu tipis di Ulu Sedaka, di ataupun Simpang 3, Padang Lumat, dan ini diberi tumpuan oleh jentera Barisan Nasional. Adakah ini juga akan menjadi faktor mungkin berpihak kepada Barisan Nasional kali ini, Dr. Rosmadi, kalau ikut geografi GIS misalnya? Memang tidak dinafikan ya. Mungkin sebelum ni ada yang mengulas ya, undi penentu adalah undi golongan atas pagar, dan sudah pasti kita dapat lihat di Sungai Limau ni memang ada pengundi tegar masing-masing di kedua belah pihak, sama ada BN atau PAS. Jadi undi penentu itu adalah undi yang bagi marginal tu tadi. Dan dalam konteks UMCDL pada PRU yang ke-13, kita telah mendefinisikan siapa pengundi atas pagar ni. Mereka yang terdiri daripada golongan muda, pengundi Cina, pengundi-pengundi yang agak educated dan sebagainya. Jadi kedua-dua belah pihak parti harus cuba mencari di mana mereka berada, sama ada mereka berada di luar ataupun memang mereka berada di PDM tertentu yang ataupun PDM yang dinyatakan untuk memberikan satu tawaran lah bagi parti mana satu yang sesuai untuk mereka. Kejayaan jentera Barisan Nasional menganjurkan pelbagai bentuk kempen, program di kubu kuat PAS misalnya di Bukit Coras, di Bukit Besar dan sebagainya. Adakah ini juga mampu mengherutkan sedikit sokongan pengundi tegar ni? Saya rasa dari konteks pengundi tegar agak sukar kerana mereka telah membuat keputusan. Jadi tumpuannya haruslah pengundi yang golongan marginal itu tadi. Seperti yang telah dinyatakan oleh Saudara Kamarul juga. Dr. Amir pun mengatakan tentang pengundi muda. Dan saya rasa mungkin dari segi aktiviti yang dijalankan itu harus mengkhusus kepada pengundi kelompok ni tadi. Kalau spesifik, Dr. Amir, pengundi muda daripada 20 hingga 29 tahun,
30 hingga 39 tahun. Adakah ini akan ada perbezaan? Kalau mungkin anak muda kecenderungan begini, mahukan pembaharuan. Mereka mahukan apa yang rakan mereka di luar Sungai Limau dapat berlaku di Sungai Limau. Kalau agak pengundi muda yang agak matang 30 hingga 39 mungkin agak selesa. Kalau boleh tak payah berubah. Mungkin itu menjadi faktor juga. Ya, sedikit sebanyak saya rasa itu akan memainkan peranan lah. Biasanya pengundi-pengundi muda ini dikaitkan dengan first time voters yang pernah mengundi kali pertama. Dan pengundi kali pertama dia agak kritikal kalau kita nak bandingkan dengan pengundi yang lebih berusia. Seperti yang saya sebutkan tadi, dan mereka ini sebenarnya boleh berubah, boleh pergi ke mana-mana parti, dan yang tetap tadi, yang tegar tadi bagi kami daripada kajian kami, yang tegar ni akan tetap mengundi mana-mana parti, katalah 40-40 ke. Yang paling penting adalah pengundi marginal, pengundi yang muda ini yang agak rasional, yang rasional, yang akan kita katakan memberi undi kepada mana-mana parti yang akan memberi kelebihan kepada mereka. Itu dipanggil sebagai rational choice kan. Mereka akan melihat parti mana yang boleh membawa hasrat mereka. Dan kalau kita lihat dalam kempen-kempen yang dinyatakan oleh calon-calon sendiri, mereka sentiasa menawarkan perkara-perkara yang kita katakan yang agak baru, yang boleh membawa kelompok-kelompok ini keluar daripada label masyarakat luar bandar itu sendiri. Kepada kebanyakan ibu bapa mereka biasalah petani yang mengerjakan sawah. Jadi kalaulah parti ini, mana-mana parti, kedua parti ini mampu menawarkan yang lebih baik daripada tadi, maksudnya keluar sikit daripada kawasan, itu saya rasakan akan menjadi pilihan kepada parti itu. John, soalan dulu. Saya nak melihat konteks kembali pada pemetaan GIS tu, kerana saya rasa kalau kawasan tu ada sekolah pondok, maka ada bacaan yang boleh dikaitkan dengan jumlah pengundian dan sebagainya. Tapi mungkin definisi dan pengaruh sekolah pondok di kawasan pantai barat ini mungkin berbeza dengan pantai timur. Dan apa uniknya di sini berbanding dengan pemetaan yang dilakukan di pantai timur? Kerana saya sendiri berasal dari Perlis dan saya melihat rangkaian itu malah melampaui sepadan Kedah, Thailand. Kerana rangkaian daripada ratusan tahun dahulu itu, dan ia tidak sebenarnya mengutamakan politik tapi lebih mengutamakan ilmu dalam konteks itu. Jadi bagaimana kita lihat pengaruh itu? Kerana mungkin kadang-kadang orang berfikir kalau sekolah pondok je aliran politiknya ke kiri ke, tapi mungkin itu tidak di sini. Perlu dilihat di bawah orang kata pun lapisan tertentu. Okey, kita sebelum Dr. Rosmadi respon tentang itu, kita rehat dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama kami dalam agenda awal khas. Secara langsung kami bawakan kepada anda di Pekarangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan. Kita berbaki 10 minit lagi, Kem, untuk kita teruskan perbincangan kita. Saya tanya tentang, mungkin kadang-kadang kita samakan, seragamkan definisi sekolah pondok tu, tapi mungkinkah di kawasan Jelapang Padi ini agak berbeza seperti berbanding di Pantai Timur? Ya, ini yang saya katakan sebelum ini tentang politik ruangan. Mungkin dalam konteks politik ruangan, elemen lokasi itu memainkan peranan. Sebagai contoh, kalau misalnya pengundi muda, tidak semestinya pengundi muda kecenderungannya akan ke Pakatan Rakyat sebagai contohlah. Tetapi kita dapat lihat bila lokasi yang berbeza, ada pengundi muda yang berpihak kepada Barisan Nasional. Jadi berbalik pada persoalan tadi, sebagai contoh pondok-pondok tadi sebagai indikator. Dalam konteks ruangan kita dapat melihat pondok-pondok ini merupakan salah satu proksi kepada politik, tetapi berpihak ke sebelah mana dia bergantung kepada lokasi itu sendiri. Mungkin di Pantai Timur dan Pantai Barat dalam konteks pondok berbeza. Jadi kita akan lihat trend itu termasuk profil-profil yang lain disokong oleh faktor-faktor lain. Jarak sebagai contoh, sumber maklumat daripada ibu negeri, pusat-pusat yang dipanggil sebagai pusat informasi dan sebagainya. Ini yang akan diukur dan dikira sejauh mana kawasan itu akan memberi sokongan kepada parti-parti tertentu. Tetapi sudah pasti ini adalah merupakan indikator-indikator kepada politik tadi. Berpihak kepada mana kita akan lihat dari pengukuran ruangan itu sendiri. Tentang undi minoriti, ada 1,800 dalam konteks itu pengundi Cina. Jadi bagaimana pemetaan dalam konteks itu? Kerana kalau undi Melayu Muslim itu hampir sama, maka undi penentunya mungkin timbul daripada situ. Adakah akan timbul kemungkinan itu? Ya, sebab kalau kita lihat daripada jumlah pengundi tadi 27,000 lebih lah. Dan seperti yang kita dapat lihat, kebanyakan pihak parti mengatakan
mereka mempunyai 50-50 penyokong di dalam Dun Sungai Limau ini. Jadi baki 7,000 tadi adalah golongan pengundi Cina, pengundi muda, pengundi luar dan pengundi dari segi kelas pertengahan tadi. Dan saya tidak nafikan pengundi Cina termasuk dalam golongan undi penentu, dan ini dalam masa agak kritikal inilah masanya kedua-dua parti harus pergi mendapatkan golongan ini. Cina memainkan jadi kingmaker sekali lagi, kerana mereka ataupun antara dikatakan pengundi yang agak bijak. Mereka menerima segala tawaran, menerima segala imbuhan yang ditawarkan ketika kempen, tetapi apabila mengundi mereka berfikir lebih daripada itu. Adakah akan berlaku sekali lagi di Sungai Limau? Kita boleh lihat pengundi Cina ni dia adalah golongan yang melihat apakah keuntungan yang mereka dapat. Untung rugi. Untung rugi. Dan mungkin saya boleh bawa balik senario pada 2004 di mana pengundi Cina mengundi Barisan Nasional sebagai contoh pada agak tinggi, dan pada 2008 pengundi Cina yang sama swing kepada Pakatan Rakyat. Jadi kita dapat lihat pengundi Cina ni masih lagi menunggu di saat-saat akhir. Itu yang saya katakan, ini adalah kritikal bagi kedua-dua parti untuk pengundi masyarakat Tionghoa yang kekal di pekarangan Sungai Limau ini, utamanya ibu bapa mereka, berbeza dengan anak-anak mereka mungkin yang tinggal di gurun, di Sungai Petani, di Pulau Pinang yang kembali esok mengundi ini. Mungkin ada berlaku pola perbezaan dari itu? Dalam kajian, dalam konteks JS, sebenarnya peranan jarak itu lagi jauh atau lagi dekat mempengaruhi voting behavior mereka. Sama ada mereka duduk di kawasan bandar di Lembah Kelang, faktor Lembah Kelang dibawa balik ke Sungai Limau ataupun di kawasan-kawasan yang sekitar. Tetapi dari segi pemetaan kita dapat lihat kawasan bandar sebagai contoh Alostar, Sungai Petani tidak nampak perbezaan yang ketara berbanding pengundi-pengundi yang berada di Lembah Kelang, di Shah Alam, di Kuala Lumpur yang akan balik di Sungai Limau, di mana mereka akan membawa isu-isu bandar, isu-isu nasional. Tetapi kita dapat lihat dalam konteks Sungai Limau sendiri, isu non-polisi iaitu isu lokal sangat memainkan peranan di situ. Dr. Amir, saya nak padatkan itu dengan hakikat bahawa jelas bahawa pemimpin-pemimpin luar, kebanyakan pemimpin parti, pemimpin politik yang datang, mereka membawa cara, gaya berkempen yang mereka biasa, retorik, lawangan, ucapan dan sebagainya. Tapi tadi kita sudah jelas ini, dan saya rasa 4 orang kita yang berada sini rata-rata bersetuju bahawa sentuhan peribadi itu tidak semestinya dalam bentuk lawangan-lawangan yang tinggi, yang penuh emosi itu, tetapi sebenarnya dengan gaya meyakinkan. Seperti resam di sini. Jadi dengan hujan lebat beberapa hari ini menjelang pilihan raya dan sebagainya yang menghalang agak perjalanan itu yang lebih banyak, bagaimana itu akan mempengaruhi juga keputusan yang akan datang, kerana mungkin tidak boleh dilakukan seperti di pilihan raya kecil seperti yang lalu yang pernah kita saksikan. Itulah, kalau berdasarkan apa kempen yang kami ikuti itu menunjukkan, menampakkan bahawa calon-calon itu sendiri apabila mereka bercakap, mereka lebih menceritakan apakah yang akan mereka laksanakan, bukan kita katakan menyerang antara satu sama lain dengan pelbagai isu, dengan isu-isu lokal dan sebagainya. Kebanyakan penceramah luar ini mereka akan bercakap berkaitan dengan isu-isu peringkat luar, dan daripada pemerhatian kami, macam saya sebutkan di awal tadi, mereka lebih melihat kepada keperluan mereka, basic need, apa yang akan mereka dapat, apa faedahnya, apa manfaatnya kepada mereka sekiranya mereka memilih calon-calon yang demikian. Jadi sekali lagi saya lihat apabila penceramah-penceramah luar ini bercerita berkaitan dengan satu pihak, menyalahkan satu pihak, itu tidak begitu disukai, tidak begitu digemari oleh kebanyakan responden-responden yang kami dengar. Baru di Malaysia kita saksikan DN20 Sungai Limau ini berbanding dengan kawasan yang mungkin lebih dekat dengan Lembah Kelang contohnya. Itulah saya nampak macam itulah lebih kurang kan. Tapi bagi saya, kalau faktor-faktor ini diambil kira, ditambah satu lagi faktor umpamanya kadar keluar mengundi. Kadar keluar mengundi itu berkemungkinan akan menentukan parti mana yang akan menang. Kalau sekiranya kadar keluar mengundi itu agak tinggi, 80-90%, mungkin akan beri kelebihan kepada Barisan Nasional. Orang pemetaan geografi, faktor hari bekerja, faktor cuaca yang mungkin ada mendungnya. Dari segi pemetaan saya rasa tidak sangat ketara lah dari isu itu, sebab kita lihat dari segi jarak, distance dan sebagainya. Tetapi mungkin faktor-faktor pengundi luar itu sendiri di mana mereka berada, itu agak main peranan lah dalam konteks pemetaan.
Dan dalam konteks Sungai Limau ni dia balance saya lihat dari segi pemetaan ruang dan atribut apa yang terkandung di dalam Sungai Limau itu sendiri memainkan peranan. Boleh membuat educated guess kan kata. Prediksi. Ramalan berasaskan pernyataan kajian. Jadi boleh tak kita minta sedikitlah pembacaan rasanya ke mana? Antara ikan puyuh dan pulut manis. Ini saya rasa satu soalan cukup emas yang boleh dijawab. Ramai yang katakan 50-50, tetapi kita dapat lihat dalam model sehingga saat ini dari segi keputusan yang lepas status quo tu di pihak PAS, tetapi macam saya katakan grup kumpulan mana yang dapat mendekati golongan penentu tadi yang 7,000 pengundi tadi, itu yang akan menentukan. Tanya Dr. Hamid tu kan mula-mula dia orang nak tahu juga kesan ramalan sebenarnya. Mungkin kita settlekan kepada atau khaskan kepada siapa pemenang katanya yang saya dah berjalan keliling ni undinya lebih nipis berbanding dahulu majoritinya. Bagi saya keputusannya status quo berdasarkan kepada sejarah-sejarah pilihan raya dan berdasarkan kepada pemerhatian yang kami buat sepanjang pilihan raya ini, saya rasa status quo PAS akan kekal mungkin dengan majoriti yang lebih kecil. Tapi kalau BN menang, ini satu keputusan yang kuat untuk kerajaan Barisan Nasional Kedah. Satu isyarat yang baik sama ada kepada PAS ataupun kepada Barisan Nasional Kedah. Itu saja masa kita ada Dr. Rusmadi dan juga Dr. Amir dan juga Kamal Barin Harun. Dan bagi anda terus bersama kami akan memberikan liputan komprehensif bermula 7 pagi esok di Sungai Limau dan terus bersama kami seharian hinggalah waktu mengundi tutup Kem. Ya. Petang kami akan bersiaran langsung dalam analisis awadi khas bersiaran di sini di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan, dan malamnya menunggu keputusan yang akan diumumkan oleh pihak SPR di hujung sana di Dewan Luqmanul Hakim di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan Titi Serong Gua Cipedak. Dan terima kasih kepada anda terus bersama kami Kelantan Pahang. Belum habis lagi. Kita pun tak sempat tengok. Okey. Terima kasih, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak, Dok.